Terima kasih saudara pengacara majlis yang berhormat Ustaz Syahari Zulkarnain Abdul Kadir, Ahli Parlimen Setiu yang juga merupakan yang di-Pertua PAS kawasan Setiu. Yang berbahagia saudara Amar Jaafar, Esko Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu. Yang berbahagia Abami Cik Azmi Ma'ruf, Pegawai Penyelaras Dun Langkap. Yang berbahagia Ustaz Syafizi Ismail, Pegawai Penyelaras Dun Batu Rakit, yang masing-masing merupakan pimpinan PAS kawasan Setiu. Seluruh pimpinan PAS Setiu, Batu Rakit, tokoh-tokoh masyarakat, dan tidak dilupakan pada semua tetamu-tetamu yang hadir pada malam ini, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana diberi peluang untuk sama-sama mengikuti jelajah trailer Teguh Pertahan. Ada orang tanya sebab apa Teguh Pertahan? Jawapan dia mudah. PAS nak mempertahankan kerajaan negeri Terengganu. Artinya pilihan raya yang akan datang, kita tidak akan berganjak, melainkan kita akan istiqamah untuk memastikan negeri Terengganu terus di bawah kepimpinan Parti Islam Se-Malaysia PAS. Buat masa ini Batu Rakit belum lagi diberi rezeki untuk menang. Tapi tuan-tuan sekalian, tapak yang kita duduk sekarang ni adalah kawasan yang penuh saya jaga dulu. Sebelum daripada pilihan raya yang ke-14, masa mula-mula saya masuk pilihan raya PRU 13, kawasan ni adalah kawasan yang duduk dalam Dun Tepuh. Sebahagiannya ada lagi yang masih keliru. Dia ingat saya duduk jadi wakil rakyat lagi di sini. Tapi saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian, contoh pertama sebab apa kita kena teguh pertahan. Dalam keadaan saya duduk pernah ada pengalaman jadi wakil rakyat pembangkang, duduk dalam kerajaan pada waktu tersebut. Saya tadbir kawasan Dun Tepuh ini daripada Felda Belara sampailah kepada Ngabang Telung. Tuan-tuan sekalian, kerajaan UMNO Barisan Nasional tak pernah beri walaupun 1 sen untuk kita bantu rakyat. Saya ulang balik supaya kita faham. 2013 hingga 2018 penghujungnya, saya tadbir jadi wakil rakyat dalam kawasan ini, jadi pembangkang pada waktu tersebut. Saya tidak terima walaupun 1 sen untuk membantu rakyat dalam Dun Tepuh ini, termasuk Wakar Tengah, Mengabang Telipuk dan juga Mengabang Teluk. Walaupun tiap-tiap hari masyarakat terus mari, orang Kelau ingat, walaupun saya tidak terima bantuan daripada kerajaan walaupun 1 sen, kita tetap buat majlis untuk nelayan. Dan disambung oleh Ustaz Syafizi sekarang ni sebagai pegawai penyelaras. Tapi bila kita jadi kerajaan, tuan-tuan sekalian, bila kita dah jadi kerajaan, walaupun Adun Batu Rakit ini adalah daripada UMNO Barisan Nasional, yang hentam kita duduk dalam dewan, yang kritik kita macam-macam, tetapi dalam keadaan yang berjiwa besar, Kerajaan Negeri Terengganu hulurkan bantuan kewangan untuk bantu rakyat kepada wakil rakyat Adun Batu Rakit. Tuan-tuan ingat berapa? Bukan 1,000, bukan 2,000, tetapi kerajaan kita beri adalah sebanyak tahun ini 250,000. Walaupun UMNO kata macam-macam, nak ubah, nak tukar ikut pandai dia lah, tapi jiwa besar kerajaan negeri Terengganu nak tolong rakyat. Satu daripada sudut melalui wakil PAS
satu sudut daripada wakil rakyat yang sah dilantik, kerajaan negeri tolong supaya rakyat dapat dibantu. Tuan-tuan sekalian, ni nak cerita jiwa besar. Takkanlah kerajaan yang berjiwa besar ni tiba-tiba kita nak pergi ubah. Sebab itu kita buat jelajah dalam keadaan yang penuh keberanian, tuan-tuan sekalian, nak hadap rakyat, nak berdepan dengan rakyat. Kita nak cerita kepada rakyat kenapa kerajaan negeri Terengganu ini perlu dipertahankan. Saya ni tuan-tuan sekalian ketua penerangan PAS. Ni kalau kita nak buruk orang, kita nak cerita buruk, mudah je. Dalam Facebook boleh, duduk di dalam media baru boleh. Tapi kalau tuan-tuan sekalian secara gentleman, kalau pemimpin UMNO ni dia rasa betul sungguh hak dia buat, molek saya ni ketua penerangan PAS, kita berlawan hujah sekali dengan ketua penerangan UMNO. Lagu mana aku? Kita beri naik trailer kita pun tak apa. Tak ada masalah. Beri idea dia yang dikatakan kerajaan yang berpengalaman, dan kita akan kemukakan hujah kenapa PAS buat itu dan ini. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut bekas menteri besar dia ada kata kepada kita, Datuk Seri Ahmad Said. Dia kata orang PAS dulu kata macam-macam, kerajaan beri bantuan pada rakyat. Leni dia pun beri juga. Tuan-tuan sekalian, kita tak marah kerajaan dulu beri bantuan, betul tak? Masa saya jadi wakil rakyat dulu, saya kata mitoklah, tak ada masalah. Yang kita tak kenangnya adalah dia pilih bulu. Bukan kita kata, tapi dia mengaku dalam ceramah. Dia sebut pada waktu tersebut, tuan-tuan sekalian, kita orang yang tolong kita, kita beri. Ni dikatakan adil. Orang dok pakoh kita, kita tak beri. Tuan-tuan aja dengar dok ceramah ni. Hak tu yang kita dok kenang. Dalam negara demokrasi ni, bila kita jadi kerajaan, tolong balik rakyat. Tuan-tuan sekalian, bantuan yang kita buat turun kepada rakyat ini dok tapis daripada sudut parti, dok tapis. Hari ini air belia duduk mari pejabat kita tiap-tiap hari. Mari keluarganya UMNO, mari keluarganya hak kita tahu ni penyokong barisan, kita layan dan kita santuni dengan baik. Kata-kata nyekik kita dak buat tubik. Tapi dia rakyat, kita tolong. Mereka berhak, kita akan bantu. Mereka layak, kita akan beri. Ini adalah tanggungjawab kerajaan. Tapi mula-mula ambil alih kerajaan negeri ini bukan kerja mudah, tuan-tuan sekalian. Bukan kerja mudah. Sebab apa saya kata bukan kerja mudah? Sebab kita ambil alih kerajaan negeri ini dalam keadaan tanggung beban yang sangat hebat. Saya nak jalan-jalan juga ni, tapi siang ke dia jaga ni. Takut bila kita jalan tak kenu, light ni hilang pula. Benda apa berat? Daripada dulu lagi kita ceramah dan kita sebut PRU 14 dulu. Tuan-tuan boleh geledah balik benda kita bercakap. Saya konsisten bercakap benda ni. Kerajaan negeri mencipta hutang yang banyak kerana nak buat projek. Bukan kita tak setuju ke projek, tapi beban yang ada pada projek itu yang ditanggung oleh kerajaan pada hari ini. Saya beri contoh. Kita nak isu air contoh. Loji air Bukit Berapik, dia panggil projek Kuala Terengganu Utara, bekalan air Kuala Terengganu Utara. Projek ini, tuan-tuan sekalian, dibuat dalam konteks deferred payment, bayaran secara bertangguh. Kos nak buat semua sekali projek ini, kita kira-kira kerajaan kata kosnya adalah 700 juta. Tapi kita buat konsep deferred payment, bayar bertangguh.
Jumlah baru lepas kita buat bayaran bertangguh 1.3 bilion. 1,300 juta. Naik sekali ganda, hampir sekali ganda. Dah kita tambah ke air ni, kan masalah air banyak. Apa tambahnya kita nak. Tapi dok kenang dengan cara tu. Kenapa tuan-tuan sekalian? Deferred payment ini, projek itu selesai, kontraktor serah pada kerajaan, baru kerajaan start dan mula bayar. Tapi nak cerita pada tuan-tuan sekalian, projek dok dah selesai lagi. Ni dok selesai lagi ni. Tak serah lagi pada kerajaan. Kerana agreementnya yang sangat longgar. Ni saya sebut dalam dewan ni. Saya sebut dalam dewan. Mak Said kata mustahil jadi gitu. Mustahil tak mustahil. 2 kali bayar dah. Kerajaan negeri terpaksa bayar. Walaupun projek dah siap. Rakyat, khususnya penyokong-penyokong UMNO yang tak tahu cerita, dia kata belakalah. Kata kerajaan kita kedekut lah. Kata kerajaan kita ni dok tolong rakyat. Walaupun kita tolong banyak dah. Nak cerita tuan-tuan sekalian, komitmen tahun ini, tahun 2022, kerana nak bayar hutang sahaja mencecah 430 juta tahun ni saja. Bayar pada siapa? Bayar pada kontraktor. Bukan bayar kepada kerajaan pusat, bayar pada kontraktor yang buat projek-projek peninggalan zaman UMNO. Kita mula bayar 430 juta. Tapi alhamdulillah, kerajaan pimpinan PAS, walaupun banyak kekangan, walaupun banyak tanggungan, dia tak tinggal dan tidak abaikan rakyat. Kita bergaluh, perancangan kita perhalusi molek. Mula-mula sekali bila ngetoh tuan-tuan sekalian, Yang Mak Berhormat kata, semua projek-projek yang dibuat ditinggalkan oleh kerajaan BN dulu, kita terus. Sebab projek itu telah keluar pitih rakyat. Bila keluar pitih rakyat, mentang-mentang kita tukar kerajaan, kita pun stop. Sebab kita tak mahui nama baik. Tak boleh. Pitih rakyat telah dibelanja, kita kena cari jalan penyelesaian. Lepas tu tuan-tuan sekalian, kita buat secara beransur-ansur. Ni orang muda saya nampak ramai duduk dalam majlis kita pada malam ni. Saya nak cerita rekah mudah je. Hak dekat dengan orang muda ni stadium. Stadium ni duduk dalam kepala saya tuan-tuan sekalian. Saya tahu satu-satu. Kalau tuan-tuan ingat dulu masa zaman Coach Irfan Bakti jadi coach, masa satu keadaan dulu tengah-tengah berlawang, kalau tak silap lawan Negeri Sembilan, kalau tak silap, di Stadium Sultan Mizang ni, tiba-tiba hujan turun lebat macam ke tadi lah. Bila lebat hujan turun, air dah nak keluar. Bila dah keluar, ia jadi banjir tengah-tengah padang, macam Stadium Bukit Jalil baru-baru ni. Nak cerita tuan-tuan sekalian, game tu batal. Bila batal, nak lawang semula lagi, kita kena tanggung pasukan lawang ni. Akhir sekali pasukan pun tukar. Saya tak jaga lagi bola masa ni, masa zaman kerajaan sebelum tu. Tukar lawang di Stadium Sultan Ismail. Tak guna dah. Sejak daripada hari tu, tak pakai terus Stadium Sultan Mizan. Naik pokok, naik lalang-lalang yang cukup tinggi, dok pakai terus Stadium Sultan Mizan. Yang Mak Berhormat bisik kepada kita, ada ruang ke tidak Stadium Sultan Mizan ni boleh guna semula. Masa tu gambar orang kita kata tak ada bumbung tak boleh pakai. Yang Mak Berhormat kata cuba tengok benda yang kita boleh pakai dulu situ. Sedang molek tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan ingat kita lawan Johor dulu. Bila berlawan Johor, kita menang, boleh layak ke final Piala Malaysia. Lepas daripada Piala Malaysia tu, MFL bersetuju nak tawarkan tajaan padang bola kepada Terengganu. Dia tawar 2 negeri, Terengganu se, Melaka se. Bila tawar pada kita,
Dia kata pilih nak padang mana, stadium mana. Kita kata stadium Sultan Ismail boleh guna lagi. Kita ikhtiar Sultan Mizan, stadium Sultan Mizan. MFA pun siap semua, kontrak siap semua sekali, siap padang. Dia mari cek balik, tengok-tengok tempat bilik pengadil Tirih Bahasa Ujang. Tengok-tengok sekeliling padang ni ada track yang kalau sekiranya orang celebrate go, mungkin dia akan cedera. MFA kata tak lepas ni, melainkan track ni tukar, tempat-tempat Tirih ni kena baiki. Kita jumpa semula Yang Mak Berhormat. Saya bawa kertas tu yang disediakan oleh UPEN. Jumpa dengan Yang Mak Berhormat Datuk Seri, minta supaya lepaskan projek ini. Yang pertama, waterproofing, nak tapung semula tempat-tempat bocor. 1.2 juta kalau saya tak silap. Yang Mak Berhormat sains lalu, lulus. Bawa paper yang kedua, minta nak tukar turf yang duduk di tepi ni, track yang boleh bawa kecederaan. Yang Mak Berhormat sains lalu. Ada orang kata padang Sultan Mizan ni boleh guna sebab MFA beri. MFA beri padang. Kalau sekiranya kerajaan negeri tak tolong hak ni, padang boleh tapi tak boleh nak pakai. Siapa selesa? Kerajaan negeri. Lepas tu tuan-tuan sekalian, kita ni nak cakap, nak cerita hak lama banyak, tapi kita jiwa besar. Kita tak mikir Terengganu, kita mikir kerangka nasional. Kita mikir ni kerangka yang lebih besar, bukan soal Terengganu. Kalau mikir Terengganu nak berlawang, puas hati je tuan-tuan sekalian. Bila-bila masa kita berlawang, orang ajak kita berlawang, kita boleh berlawang. Tapi tolong fikir negara kita. Negara kita pernah dipegang oleh kerajaan PH. Keutamaan kita pada hari ini nak gagalkan PH supaya mereka tak menang dalam PRU akan datang. Jangan dok sibuk fikir kita. Kalau kita nak berlawang, kita tak takut nak berlawang. Tapi yang menjadi masalahnya di peringkat pusat. Adakah kita nak ulangi PH boleh ngetos semula? PH nak bawa gagasan pilihan raya kerajaan tempatan. PH yang nak bawa gagasan untuk lakukan banyak perubahan akta dalam negara kita. Tuan-tuan sekalian, sebab tu PAS dikeluarkan lagi kenyataan UMNO Barisan Nasional bukan musuh kita. Kita nak ajak pakat, kita nak ajak saing. Hak silap lepas-lepas kena insaf lah. Jangan kita duduk rasa kita ni hebat, jangan duduk rasa kita ni orang boleh buka semula. Panjang cerita. Tuan-tuan sudah mengikuti ceramah saya dulu. Saya ingat lagi kenapa yang kita sebut konsisten pada hari ini sama. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila kita fikir cara jauh seperti yang dibawa oleh Yang Berhormat Tan Sri Tuan Guru Presiden, nak bawa konsep penyatuan ummah. Kalau bab berasa hati ni tuan-tuan sekalian, kecil hati, rasa dizalimi, orang PAH paling berasa sekali. Sebab apa berasa? Tuan-tuan sekalian, di bawah pemerintahan UMNO ada orang PAH yang terbunuh, kes memali. Ada orang PAH yang tercedera, ada pula berlaku pertumpahan darah, Lubuk Merbau. Di Terengganu pun sama lebih kurang, tapi tidak serius macam di Kedah. Tapi tuan-tuan sekalian, hak ni Tok Guru boleh lupakan. Masa dia menjadi menteri besar, orang UMNO minta royalty ditarik balik. Orang tarik royalty minyak. 80% pendapatan negeri daripada royalty minyak. Tuan-tuan sekalian, urus melalui persekutuan. Piti kita tuan-tuan sekalian, orang pergi ropok. Lepas tu orang kata Tok Guru tak pandang ngetoh. Pitih pendapatan negeri hilang. Royalty minyak ni 5% Petronas bayar direct ke kerajaan negeri. 5% dia atur pada kerajaan negeri. 5% tu terus
ke akaun kerajaan negeri. Sejak zaman PAS ngetoh bawa usul dalam Perhimpunan Agung UMNO, zaman Tun Dr. Mahathir pergi tarik royalty minyak. Cuba kekalkan royalty minyak masa tu. Tengok PAS buat apa. Adakah PAS akan stok bantuan? Kesuruh berhenti dah. Oh ada. Ingat suruh berhenti dah ni. Oh nak pukul 12 dah, nak berhenti dah. Sikit je lagi. Royalty minyak ni tuan-tuan sekalian, Petronas bayar direct ke akaun. Zaman PASnya tarik balik molek-molek ada. Tadbir sendiri. Sebab tu zaman PAS hari tu naik pagar sekolah mewah-mewah. Bangunkan sekolah-sekolah. PT tu diuruskan tanpa melalui kerajaan negeri. Peliknya orang Terengganu ni tuan-tuan sekalian, hak tukar rompok ni orang pergi marah. Hak tukar rompok ni orang tak marah. Dia anggap hero. Hak kena rompok orang pergi marah. Hak kena rompok ni pula dengan susah payah dia beri tanah. Hak kena rompok ni susah payah dia bantu rakyat. Tiba-tiba rakyat pergi marah kepada hak kena rompok sebab hak tukar rompok tu beri PT Ehsan. Saya nak beri pendidikan politik kepada rakyat. Biar kita letak kuasa rakyat itu dalam mempertahankan hak kita. Leni tuan-tuan sekalian, beri semula dah. Bukan royalty. Dia panggil wang tunai petroleum. Tapi malangnya tuan-tuan sekalian, tapi malangnya bila singgah di Kementerian Kewangan, kita tak tahu jumlah berapa sepatutnya kita boleh. 5% tu 1 bilion ke? Ataupun 5% tu telah dipotong jadi 800 juta. Artinya kita tak tahu dah. Dulu Petronas bayar telus kepada kita, leni tak tahu berapa. Itulah yang dilalui oleh kerajaan pada hari ini dalam serba kesulitan. Alhamdulillah, walaupun boleh wang tunai petroleum, kerajaan tolong rakyat. Benapa kerajaan tolong rakyat? Ustaz Syahri sebut tadi, pencing rakyat. Kita selesai dulu isu-isu yang berkaitan dengan manifesto kita. Tak ada kerajaan yang kata kita tak ada nak laksana manifesto ni, janji pilihan raya je. Tapi kita buat serius, kita buat sungguh. Tapi jangan pula dalam tempoh sepenggar ni tuan-tuan sekalian nak selesai belaka. Isu tanah umpamanya, kerajaan tak janji nak beri semua rakyat tanah, tapi kerajaan sebut rakyat yang tidak berkemampuan, rakyat yang berkelayakan terima lok tanah ataupun terima rumah. Kita pun tahu tanah tak cukup di negeri Terengganu, tanah ataupun rumah. Tapi rumah dia tak naik selalu. Tuan-tuan sekalian tengok di Tepuh, rumah Bukit Nenas, siapa dia buka tanah tu? Zaman Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib jatuh, naik Tun Dr. Mahathir, tak siap lagi rumah tu. Tun Dr. Mahathir turun, naik Tan Sri Muhyiddin, tak siap lagi rumah tu. Tan Sri Muhyiddin turun, naik Ismail Sabri, baru nak siap ni. Artinya makna apa tuan-tuan sekalian? Rumah bukan siap selalu, tapi perancangan projek perumahan itu dimulakan. Zaman kerajaan PAS ngetoh, orang kata tak ada benda PAS buat. Zaman kerajaan PAS ngetoh ini 160 unit kita buat di Tok Jembar. Lancar 2019 ni nak siap dah, sama naik dengan Bukit Nenas. Mungkin bagi sama lagi. Hari ini Pulau Redang, projek terbengkalai kita selesaikan, bagi dah tadi. Rakyat banyak lagi tak boleh rumah. Apa perancangan kerajaan negeri? 1000 unit di Bandar Baru Kuala Nerus telah pun diikat perjanjian dengan kontraktor pemaju untuk dibangunkan, nak hidupkan Bandar Kuala Nerus dan nak suruh rakyat ada rumah duduk situ. Maknanya tuan-tuan sekalian, kita buat perancangan dan kita telah susun, tapi mana ada rumah kita royak hari ni esok siap?
Oleh kerana itu tanah kita berjalan bergerak, rumah kita berjalan bergerak. Manifesto 1 hingga 20 tinggal Bandar Baru Kuala Nerus, Bandar Baru Lestari yang belum siap. Dah duduk kat mana Bandar Baru Lestari? Bandar Baru Lestari ni tuan-tuan sekalian, projeknya duduk dekat exit Gemuruh. Nama dia Bukit Seraya. Serius kerajaan buat, satunya tengok tanah ni 100 hektar. Tapi tanah ni duduk bawah milikkan veterina. Kerajaan kita tarik balik dulu khabar ke veterina, kita nak ambil semula sebab dah pakar dah Padang Ragup ni. Ambil. Bila kita ambil, hantar kepada maklumat kepada Plan Malaysia, dulu Jabatan Perancang Bandar. Plan Malaysia susun atur bagaimana nak buat bandar ni. Siap dah. KG dia akan bentang kepada publik, nak kritik, nak tambah, nak buat apa. Bandar Baru ni tuan-tuan sekalian, ia bukan siap sama sehari sepenggal siap lalu dah. Tengok Bandar Baru Kuala Nerus. Bandar Baru Kuala Nerus, hak dekat dengan tuan-tuan sekalian ni, 2 tier bangunan je ada. Bangunan pejabat daerah dengan bangunan guna sama. Berapa tahun nak boleh kesiap tu? Berapa tahun? Daripada zaman MB mana baru boleh siap, hari ni baru siap. Maknanya tuan-tuan sekalian, jangan letak kerajaan kita ni sepenggal ni serba-serbi selesai belaka. Kita baru ambil alih pemerintahan, baru nak kenal pegawai, baru nak tengok siapa dia hak kita boleh buat kerja, baru nak tengok oh ni muka rupa-rupanya sabotah kita. Kita nak elok tepi dulu, nak tebah lalang dulu. Takkan selesai dalam tempoh 4 tahun sekaligus, tak boleh. Kita akan selesaikan dengan baik. Alhamdulillah, pegawai-pegawai kerajaan sangat bekerjasama dengan kita. Saya tengok pun pelik, bagus sungguh, bukan seremalah. Tapi sebahagian besar pegawai kerajaan sangat membantu dan sangat profesional dalam melaksanakan kerja-kerja mereka. Jadi kita harap, kalaulah pegawai kerajaan tunjuk sesuatu yang baik demi rakyat, dan kerajaan negeri juga telah turunkan perkara yang sangat baik demi rakyat, insya-Allah tuan-tuan sekalian, dalam PRU ke-15 lagi, saya harap sama-samalah bantu kerajaan negeri di dalam meraih kemenangan sempena PRU ke-15 nanti. Siapa pun lawan, kita akan bangun lawan sama cacang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa cukup setakat ini sebagai satu lontaran idea dan pandangan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir.